Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Mama Alif bin Syahdan, pensyarah nilai budaya dan masyarakat, dan yang dikasihi rakan-rakan dan penonton sekalian. Pada hari ini, saya Arisha Sufia binti Abu Sufyan dari Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan semester 1 akan membentangkan tajuk berkenaan kaum di Sabah, iaitu kaum Bisaya. Okay. Sebelum kita menelusuri tajuk pada hari ini, izinkan saya untuk menceritakan latar belakang tentang kaum Bisaya ini. Kaum Bisaya merupakan kaum peribumi Sabah dan ada juga di Sarawak serta Brunei Darussalam. Kaum Bisaya termasuk dalam kelompok dusun dan merupakan minoriti yang berjumlah 50,000 orang. Kemunculan kaum Bisaya ini pada zaman Kesultanan Brunei. Sebelum Brunei mengamalkan agama Islam, Brunei di bawah pemerintahan Bisaya yang mengamalkan agama Buddha. Sultan Muhammad Shah, iaitu Sultan Brunei Darussalam, sebelum beliau memeluk Islam, beliau bernama Awang Alak Batata ataupun Alak Batata, iaitu asal kaum Bisaya. Dan inilah di mana kaum Bisaya banyak berkelompok, iaitu di Kuala Penyu, Beaufort dan Sepitang, iaitu berdekatan dengan Brunei dan juga Sarawak. Sebelum kaum Bisaya ini memeluk agama Islam, apakah agama yang mereka memeluk? Mereka percaya kepada animism, iaitu percaya kepada alam semesta. Okay. Pada tahun 1363 hingga 1402, Sultan Muhammad Shah memeluk Islam. Dan pada abad ke-15, itulah permulaan titik pengislaman Bisaya di Sabah. Dan walau bagaimanapun, terdapat campur aduk Islam dan animism kerana terdapat pelbagai halangan. Contohnya, kurangnya masjid dan juga kurang pengajar tentang agama Islam. Inilah makanan tradisional bagi kaum Bisaya, iaitu kuih kelupis dan ambuyat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya memang tak ada rasa apa sangat. Rasa macam tepung lah sebab ni daripada sagu, tak silap aku. Adat mencukur jambul bayi. Okey, inilah kelapa yang akan digunakan untuk jambul bayi. So, jadinya dilakukan setelah tali pusat bayi itu kering dan mula luruh, biasanya 7 hari selepas bayi dilahirkan. Hari cukur jambul bayi ini merupakan hari kesyukuran juga dibuat bagi menyempurnakan adat ini. Dan selalunya jambul bayi ini akan diiringi dengan dikir, iaitu campuran bahasa Arab dan bahasa Melayu yang dinyanyikan oleh kumpulan dikir di kampung, iaitu kaum lelaki. Dikir berupa pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dikir perlulah dinyanyikan dalam nada yang tinggi dan suara yang nyaring. Bayi akan digendong oleh ibu hingga majlis cukur jambul selesai. Ayah bayi akan menjemput 7 orang, biasanya daripada yang dikir tadi, itu kumpulan dikir tadi, untuk mencukur jambul bayi secara bergila-gila. Adat perkahwinan mereka ni sangat unik. Jadi, marilah semua kita dengar macam mana kaum Bisaya ini melakukan adat perkahwinan mereka. Yang pertama ialah ibu bapa mereka akan menjodohkan anak-anak mereka ketika masih kecil atau tunang secara tidak rasmi. Setelah anak-anak ini dewasa, dan proses tunang ini akan berlangsung sekiranya hubungan anak mereka ini baik. Anak dengan anak tu baik. Jadi anak-anak dewasa ini, apabila proses bertunang ni akan berlangsung, maka mangkaunan akan terjadi, iaitu merisik.
Okey. Mongoi 7 iaitu beberapa ahli keluarga yang tua dihantar untuk meminang anak dara yang dihajati. Mongoi Atut pula ialah menghantar rombongan untuk membawa barang hantaran kepada pihak perempuan. Okey. Tadi kan Mongoi 7 kan? Mongoi 7 bermaksud beberapa ahli keluarga yang tua dihantar untuk meminang anak dara yang dihajati. Kaum lelaki akan hantar kepada anak dara yang kaum perempuan tu dan menghantar rombongan telah barang hantaran kepada pihak perempuan. Dan Mongoi Atut ini pihak lelaki akan menyediakan hantaran berupa barang makanan, beras, gula, kopi dan makanan yang telah masak serta buah-buahan dalam sejenis bakul yang digalas yang dipanggil sebagai saging. Okay. Yang pihak lelaki ni akan berilah kepada kaum wanita yang akan diminangnya. Seterusnya, pihak perempuan akan membalas hantaran dengan mengisi saging. Tadi kan dah dapat saging daripada pihak lelaki. Jadi mereka, kaum wanita ni, pihak perempuan akan membalas saging bekas tadi tu dengan mengisi kuih muih tradisional seperti panjaram, kalupis dan buah-buahan. Ni biasanya itu perjumpaan antara kedua-dua pihak keluarga atau bertemu besan untuk menentukan jumlah hantaran wang. Sekiranya perkahwinan melibatkan keluarga terdekat, pihak lelaki perlu bayar pitas. Sekiranya melangkah bendul, maksudnya kahwin lebih awal daripada abang ataupun kakak sebelumnya, lelaki perlu membayar denda kataliban, iaitu boleh beri cincin emas. Bagi pihak perempuan pula, ibu pihak perempuan boleh meminta pihak lelaki membayar permintaan khas untuk dirinya, untuk ibu tu sendirilah, iaitu dikenali sebagai tinggali nambun. Dan apabila putus bertunang, pihak yang putus perlu bayar denda katigagan. Seterusnya ialah tarikh perkahwinan dipilih apabila selesai musim menuai padi. Masa menuai padi diadakan kotol basan, iaitu gotong royong antara kedua-dua pihak keluarga. Mongoi Atut tadi ialah haiwan ternakan seperti kerbau rinampung dan disembelih untuk sajian pada hari perkahwinan. Rinampung hidup ni dijadikan haiwan ternakan atau harta wanita, boleh beri peralatan gangsa atau perak juga. Sehari sebelum majlis perkahwinan, rombongan lelaki akan ke rumah pengantin perempuan pada waktu petang selepas menikmati jamuan makan di rumah pengantin lelaki. Pengantin lelaki akan menaiki usung. Setelah hampir sampai ke rumah pengantin perempuan, usung diturunkan dan pengantin lelaki diangkat oleh 2 orang ahli keluarga lelaki sampai di pintu rumah pengantin perempuan, okey, sebelum waktu maghrib. Seterusnya, pada pukul 8 malam, rombongan pengantin dihidangkan dengan makan malam oleh pihak perempuan. Majlis berbedak akan diadakan. Rombongan pengantin lelaki akan tidur di rumah pengantin perempuan. Kahwin modop yang dikenali sebagai kahwin modop. Kedua-dua keluarga belah pihak akan berjaga pada malam dan akan mengadakan pelbagai acara seperti nyanyian rakyat Badaub dan memainkan kulintangan sambil anak-anak gadis mempersembahkan tarian Lilliput sehingga subuh masuk. Adalah gambar pasangan pengantin berpakaian tradisional Bisaya warna hitam.
Ini ialah amalan adat tradisional Bisaya, iaitu sebelum jenazah dibawa turun dari rumah, kaum keluarga akan menyampaikan sundat lagu mengiringi jenazah ke kuburan. Itu sahaja daripada saya. Apa yang saya dapat simpulkan ialah kaum Bisaya sangat unik kerana mempunyai pelbagai adat yang mereka masih mengamalkannya sehingga hari ini.